Okey. So kita terus pergi tengok soalan nombor 2 tu kelas. Kita tengok 2A. Diberi bahawa P nisbah Q sama dengan 9 nisbah 4 dan Q nisbah R sama dengan 6 nisbah 7. Cari nisbah P nisbah R. Okey. So kalau jumpa macam ni, awak susun dulu. P nisbah Q adalah 94. Kan? Q nisbah R adalah 67. Okey. Apa yang awak nampak sini? Q dengan Q ni huruf yang sama. Jadi bila dia huruf yang sama, nombor dia pun mesti sama. Tapi dia tak sama. Jadi awak samakan. Okey. So bila kita nak samakan, awak boleh samakan terus je 4 darab dengan 6. Macam samakan penyebut tu. 6 darab 4. So sini darab 4, sini darab 6. Jadi P kita yang terbaru adalah 9. Dia nak P dengan R kan. P nisbah R. So P yang terbaru adalah 9 darab 6 adalah 54. So R adalah 7 darab 4 adalah 28. So Q 22 adalah 24. So dia dah sama. Okay. So jadi 54 dengan 28 ni pastikan awak kena tengok dulu. Dia boleh tak ada sifir. Okay. Jadi kalau kita tengok kat situ. Sifir 2 kan, 54 bahagi 2. So awak akan dapat sini adalah 27. So 28 bahagi 2 awak akan dapat 14. Jadi P nisbah R adalah 27 nisbah 14. Okay. Okey, untuk soalan B pula, tengok 2B. Rajah 15 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. PQ dan RQ ialah tangent kepada bulatan. So, bila dia kata tangent kepada bulatan ini, dia ada berkaitan dengan sudut 90. Okey, semua tengok. Apa maksud tangent? Tangent tu dekat bulatan kita tu ada satu garisan kita yang menempel dekat situ. Dia kadang-kadang kat atas ni boleh. Suka hatilah asalkan dia menempel. Itu maksudnya tangent kepada bulatan. So bila kita nampak dekat situ, yang kita ada adalah yang ni. Sebab tu dia kata dekat P. Nampak tak? Dia kata dekat P dan R. Jadi yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Okay. So dia kata sudut OPR. OPR mana? Hari tu saya dah ajarkan macam nak cari sudut macam mana nak tahu sudut tu kat mana kan. Jadi kalau OPR, sudut mesti di tengah-tengah. P, dia apit. Jadi yang mana satu sudut P, cari mana OPR. Sini O, P, R. Jadi sudut tu berada di situ. Okay. Alright. Jadi dekat mana kita, macam mana kita nak cari? Okay, semua orang tengok. Bila jumpa soalan macam ni, apa yang awak perlu tengok adalah jika ada jejari bertemu tangent. Jejari bertemu tangent. Okey, mana satu jejari? Jejari O pergi P. Faham? O pergi P, dia duduk dekat atas garisan tangent. Ni. Jadi, sudutnya di sini adalah 90. Sudutnya di situ adalah 90. Jadi oleh kerana dia ni dua-dua ni adalah tangent, jadi kaki dia sama, automatik boleh dapat ini dengan ni. Okey, jadi macam nak buat tu, kita ada 60. Ni kan macam segitiga ni. Ini. Jadi kita ada 68. Di 180 tolak 68. So sama dengan 112 bahagi 2. So akan dapat sini 56. Okey, 56 itu sikit je. Jadi semua kita tahu 90. Semua kita tahu 90. Jadi macam mana kita nak cari yang kecil tu? Jadi untuk nombor 1 itu 90 darjah tolak dengan 56. So berapa jawapannya? Good, 34. Okey. Right. So satu lagi PSR. Sudut PSR. Sudut kat mana? Sebut. Good. S. Mesti tengah-tengah kan? Okey, jom cari. Carilah. Mana PSR? Ni P. Okey. Pergi pada S. S pergi pada R. Jadi mana sudutnya? S tadi. Ni. Okey, macam nak cari tu tadi. Okey. Tadi kita dapat yang kecil ni tadi 34 kan? Okey. Ni jejari. Jadi bila jejari, kaki dia sama. Sebab tu label kan? Sebelum ni saya dah ajar kan? Mesti melabel baru kita nampak. Jadi kalau awak nampak 34, kaki sama macam ni, automatik kepala awak mula memikir apa? 180, good, tolak 34 tolak 34. So dapat berapa? 112. Lepas tu
112 tu di sini. Okey, lepas tu nampak tak sudut apa ni? Apa benda ni? 2 kali ganda. So, kalau situ 112 dekat pusat, dekat lilitan dia mesti bahagi 2. Okey. Jadi bila bahagi 2, awak akan dapat jawapan 56. Itu caranya. Jadi kelas dekat sini dia highlightkan bila perkataan tangent di situ, kalau ada jejari bertemu tangent, sudutnya adalah berapa puluh tadi? 90. Ni jejari. Ni jejari ni O pergi P kan jejari. Pusat pergi lilitan. Bertemu dengan tangent, sini 90. Sudut itu adalah 90. Okey. Alright. So jelas Okey. So seterusnya kita tengok C. Kita tengok C tu. Azlin mempunyai wang berjumlah RM50,000. Lepas tu kata dia menyimpan RM20,000 di bank desa yang menawarkan faedah mudah 3.5% setahun. Wang selebihnya disimpan di bank murni pula. So dia ada 2 bank Selebihnya tulis siap-siap catat. Kalau dah 20 dia ada 50, selebihnya adalah 30,000. Yes. Tulis siap-siap. Yang menawarkan faedah compound. Dia ada compound pula. Okey. So baca nombor 1. Hitung jumlah simpanan di bank desa selepas 6 tahun. Desa mana? Ni desa. Berapa tadi? Yes. So bila kita nak tahu jumlah simpanan, mesti cari faedah dulu. I. Interest. I sama dengan PRT. So P ni principal. Maknanya apa yang dia simpan? 20,000 lah. Darab dengan rate. R. Rate. Interest. Berapa interest? Ni faedah. 3.5 per 100. Berapa tahun? Yes, 6 tahun. Itu baru I interest yang bank kenakan, yang bukan bank kenakan, yang bank bagi dekat dia. Okay. So 20,000 darab dengan kira 3.5 darab dengan 6, lepas tu bagi dengan 100 bawah tu. So 4,200. Ini baru interestnya. So soalan nak kata jumlah simpanannya. Jumlah simpanan mesti principal campur faedah yang dia dapat. Jadi prinsipal dia dapat tadi, yang dia ada tadi 20,000, tambah lagi dengan 4,200. Okey. So berapakah jumlah simpanannya? Very good. 24,200. Good. Okey. So ingat, kalau jumlah simpanan mesti tambahlah. Kan? Apa guna simpan kalau kita tak dapat dia punya faedah, betul tak? Itu gunanya kita simpan. Kadang-kadang ada faedah jahat, faedah baik faedah jahat tu kita kena bayar. Itu biasa kalau apa? Pinjaman kan? Ni kalau kita simpan, faedah baiklah bank kita. Okey. So tengok nombor 2. Jika bank murni melakukan bank murni bank murni maknanya yang selebihnya tadi. Ada faedah berapa ni? 3.2 Okey, melakukan pengkompaunan faedah sebanyak 4 kali setahun. Okey, 4 kali setahun. 4 kali tau, dia dah terus 4 kali. Dia bukannya 4 bulan sekali dalam setahun. Dia kalau 4 bulan sekali, nanti awak kena 12 bulan bahagi 4 tu. Ni tak. Dia kata dah 4 kali setahun. Bermakna 4 kali setahun ni N. 4 kali setahun. Tentukan nilai matang. Okey. So dalam compound dia ada rumus yang matang ni kan. Yang mana rumus matang? Okey. Semua orang carilah buka bab 3 tu kan. Okey, mana rumah? Yang MV tu. Yes, good. Yang MV tu. Okey, apa? Mana dia punya apa tu namanya? Dia punya rumus. Dia punya apa namanya? Dah lupa dah saya dah. Okey, mana? Sekejap. Saya pun tengah cari sebenarnya. Okey. Takut salah aja saya cakap dia punya rumus tu. Kejap. Okey, itu dia. So, rumus yang adalah MV sama dengan P darab 1 tambah R per N kuasa NT. Okey, jadi P tadi principal. So, berapa dia simpan tadi? 30,000. 1 tambah R rate. R rate berapa tadi? Faedah compound tadi berapa? 3.2% setahun ini. Yes. So 3.2% tu kan dia kan per 100 kan. Awak janganlah per 100, awak buat tukarkan kepada perpuluhan. Jadi 0.03212 kan. 0.032. Okey. So berapa kali tadi di compound?
4 kali setahun. N tu. So N tu 4 balik darab dengan tahun. Berapa tahun? Baca soalan. Selepas 4 tahun. Okey. So nak kira ini hati-hati. Okey, ni itu hari pun saya dah pesankan kira mana dulu kan. Okey, awak kan kalau kalkulator hitam tu, awak kira yang bahagi dulu yang ni. 0.032 awak bahagi dengan 4. Awak tekan sama dengan. Awak tambah dengan 1. Awak tambah 1 ni. Okey, awak tekan sama dengan. Lepas tu baru awak kuasa dengan 4 darab 4 16. Tekan sama dengan. So akan dapat berapa tu? Cuba sebut 1 point berapa? 1.1359 tu kan? Baru awak darab dengan 30,000. Macam tu. Jadi awak takkan silap lah. Okay. So jawapannya awak akan dapat dah terus 34,079.23 sen. Dia 2296 sen. Jangan awak letak 2296 sen tu. Mana ada kita sebut sen banyak-banyak. Kita sebut 2/40 je untuk sen kan. Jadi 23 sen. Okay. So jelaskan kat situ kan. Senang je. Itu cara nak mencari nilai matang kalau ada compound. So hati-hati ayat ni. Ni. Sebelum ni kita ada buat tau. Sebelum ni dia cakap 4 bulan. 4 bulan sekali. Kalau 4 bulan sekali tu maknanya dalam setahun 2 kali dia kena compound. 3 kali lah kan. Jadi kena hati-hati. Tapi yang ni dah kata 4 kali setahun. Maknanya itulah nilainya. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, tengok. Ni locus. Okey. Kita baca. Apa dia kata ni? 1 unit kepada 10 meter. Maknanya 1 unit ni dia 10 meter. 1 unit ni 10 meter. Okey. So locus bagi titik X yang bergerak dan keadaan jaraknya sentiasa 30 meter dari sekolah. Dari sekolah 1 point je. Dari sekolah 1 titik je, 1 point. Jadi sekolah je. Okey. So kalau daripada sekolah tengok situ. Okey, bila dia kata 30, kalau 1 point awak kena ingat apa yang saya pesan itu hari. Awak kena ingat apa? Lembu kambing yang diikat dekat apa? Pokok. Jadi bila awak, okey, kalau tak susah nak imagine, awak fikir awak je lah. Kalau awak kena ikat dekat pokok, awak boleh bergerak macam mana? Awak boleh bergerak ikut tali je kan? Bulat aja awak boleh gerakkan sekeliling pokok tu. Betul tak? So sama macam ni. Jadi sekarang ni dia dah bagi 30 meter. Jadi ambil jangka lukis. Ukur dekat tak payah ukur lah. Tak payah ukur. Kalau ambil jangka lukis, cocok dekat sekolah ni. Okey. Berapa banyak kotak yang awak nak? Kalau 30 meter, berapa kotak? 3 kotak. 1, 2, 3. Tak kisahlah nak ke atas. Boleh nak ke tepi sini pun boleh, suka hati awak lah. Okey. So, bila awak dah kira 3, pensel awak akan berada di sini kan? Tengok nak panas ni. Kat sini kan? Okey. So, pensel awak kat sini, awak pun apa lagi? Bulatkanlah sekelilingnya. Mana lagi satu? Begitu. Beratan saya tak cantik lah. Sebabnya saya tak pakai jangka lukis. Awak pakai tau. Jangan buat macam saya. 3. Ni saya agak-agak je ni. 3. Begitu. So ini adalah locus bagi titik X. Ni X yang bergerak ni. Ni X. X yang bergerak keliling sekolah tu. Faham? Dah faham dah sekarang ni? Okey. Locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari kedai buku dan masjid. Ingat tak yang saya pesan kalau ada 2? Kalau ada 2, macam mana? Kalau ada 2 tiang, mesti lalu kat mana? Mesti tengah-tengah awak jalan. Bagi adil dan sama. So sama juga macam kedai buku dengan masjid. Ni kedai buku dengan masjid ni kan, mesti lalu tengah-tengah. Bagi adil dan sama. So dekat mana tengah-tengahnya? So di tengah-tengahnya adalah di situ. Tu kan. Okey, lepas tu garis. Garis sampai habis diagram tu dia sampai habis kotak tu. Dia mesti sampai habis. Tak boleh separuh-separuh sebabnya dia dah bagi ni grid ni. Grid 4 segi besar ni. Jadi awak kena habiskan sampai bawah. Okey. So itu je. Senang je, tak susah pun kan? Okey. Jadi dan soalan last sekali adalah cuba tengok, ini adalah soalan apa ni?
Set. Okey, nyatakan unsur bagi B. B prime tu dia ada calik kat atas tu kan. B prime ni disebut sebagai B pelengkap. Okey, awak masuk B pelengkap maknanya dia bukan B yang melengkapkan B tu. Faham tak? Dia bukan B. Okay, jadi semua orang tengok B. Awak tengok ni B kan, ni B kan. Ni B kan. Jadi dia bukan B. Bukan B. Macam tu. Okay, jadi apa dia yang tinggal unsur-unsurnya? Buatlah yang menggedik-gedik ni kan. Saya tak pandai rok menggedik ni. Macam tu kan. Okey. Apa? Segala unsur tu yang ada dot tu lah. Tulislah. 1, 4, 5, 7, 8. Tulislah ikut nombor menaik kan. Nak bagi cantik. Dah selesai. Okey. Bukan susah, senang je kan. Okey. Lepas tu kata tentukan hubungan antara set A dengan C. Okey. Okey, mana C? Ni C kan ni? Ni C. Okey. Apa hubungan A dengan C? Ni A. Nampak tak ni A? A ni besar gedabak ni. A ni yang besar ni. A ni yang besar. Semua dah termasuk. Okey, apa hubungan dia dengan C tu? Apa dia? C termasuk dalam A. Betul. Memang C dah tenggelam dekat A tu. C dah termasuk dalam A. Maknanya A tu dah makan C tu. A tu macam ikan kan. Dia makan C tu. Jadi C tu dah duduk dalam perut A tu. Jadi apa hubungan dia? Apa kita panggil? Jangan tulis C dimakan oleh A. Tak boleh lah kan. So C adalah C ni subset. Subset tu kelas bentuk dia begini. Tu dia. Jangan kata C sama macam C cikgu. Dia lain sikit, dia panjang sikit. C lah. Dia panjang sikit. C subset bagi A. Kenapa subset? Subset ni apa maksudnya? Subset ni adalah dia duduk dalam set itu. Dia duduk dalam set tu. Macam tu kan. Dia duduk dalam perut ikan tu. Jadi dia adalah subset. Okey. Jadi C subset bagi A. Bukan A subset. A tak boleh subset sebab A besar. Yang kecil tu lah. Yang duduk kat dalam A tu yang dia subset. Okay. Itu maksud subset. S-U-B-S-E-T. Bentuk dia begini. Okay. Alright. Seterusnya. Cari. N tu apa? N tu adalah bilangan. Bilangan C prime. Saya sebut prime. Sebenarnya C tanda tu kan. Okay. C tanda ni kita tak sebut C tanda. Dalam bahasa matematiknya kita sebut apa? C pelengkap. Maknanya apa maksud C pelengkap tadi yang saya dah terangkan tadi tu? Maksud C pelengkap maknanya bukan C lah. Jadi kita tutup C. Tutup. Kalau awak tu tak boleh buat macam saya ni, awak guna jari lah awak tutup. Jadi bila kita dah tutup C, apa yang selebihnya? Maknanya yang bukan C. So soalan nak bukan senaraikan tau. Tadi dia nyatakan unsur, kita nyatakan macam ni. Unsur mesti ada benda ni. Okey. Jadi kalau dia nak N ni adalah bilangan je. Bilangan kira je. Berapa banyak? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jangan kau tambahkan pula 7 campur 1 campur tak boleh Bila masa boleh tambah? Bila dia tidak ada dot ni. Contoh dalam van awak tu ada macam 7, 3, nampak tak? Ya, boleh tambah. Memang kena tambah 7 campur 3 10 campur 9 19. Tapi kalau dia tidak ada jangan. Kalau dia ada dot tu, dot hitam tu macam ni tak boleh. Ada kira 1 2 3 macam tu. Okey. So kena pandai bezakan dia Okey, so settle. Jadi saya harap semua soalan yang saya terangkan ini awak faham dengan jayanya. Okey. Alright semua, terima kasih. Assalamualaikum.